Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 5,706 kes, iaitu bersamaan dengan 81.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 20 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 31 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,009 kes dan jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,189 kes. Ingin dimaklumkan bahawa 31 kes baru yang dilaporkan, 10 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 21 kes adalah penularan tempatan, di mana 10 kes adalah bukan warga negara dan 11 kes adalah warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 11 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 114 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Transfusi darah merupakan komponen penting dalam perawatan pesakit di fasilitis kesihatan seperti hospital, terutamanya untuk mangsa kemalangan, ibu-ibu mengandung yang mengalami komplikasi pendarahan, bayi peramatang, pesakit kanser dan thalassemia serta pesakit yang menjalani pembedahan meja. Bekalan darah adalah diperlukan sepanjang masa, oleh itu bekalan haruslah sentiasa mencukupi. Kadar penggunaan darah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020 didapati telah menurun. Ini mungkin disebabkan oleh kadar kemalangan jalan raya yang memerlukan rawatan di hospital yang telah berkurangan sebanyak 60 hingga 70%. Sepanjang penguatkuasaan PKP mulai 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020. Semasa penguatkuasaan PKP, stok bekalan darah di pusat darah negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara telah mengalami penurunan 40% berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Misalnya kutipan darah semasa bulan Mac 2018 sehingga Mei 2018 adalah sebanyak 111,328 pack. Namun kutipan daripada bulan Mac 2020 sehingga Mei 2020 adalah hanya 67,135 pack. Didapati jumlah kutipan darah sepanjang pelaksanaan PKP adalah hanya 60% pada jumlah sasaran. Meskipun pelbagai aktiviti promosi yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan rakan-rakan media, pencapaian kutipan darah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat sehingga kini didapati masih belum memuaskan, iaitu hanya 57% pada jumlah sasaran. Penurunan kutipan darah ini adalah amat membimbangkan, memandangkan kini lebih banyak perkhidmatan elektif di hospital-hospital Kementerian Kesihatan telah mula beroperasi, termasuk prosedur pembedahan elektif, iaitu penggunaan meningkat daripada purata 9,000 pack darah seminggu kepada 13,000 pack darah pada setiap minggu. Terdapat juga peningkatan kes-kes kemalangan sebanyak 5 hingga 10% yang memerlukan rawatan di hospital. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga perayaan lain yang bakal tiba, kebiasaannya didapati pola pendermaan darah adalah rendah. Susulan itu, Kementerian Kesihatan menyuruh orang ramai untuk datang menderma darah di pusat darah negara
dan tabung-tabung darah seluruh negara agar bekalan darah adalah berterusan dan mencukupi. Operasi perkhidmatan pusat darah negara dan juga tabung darah yang lain telah pun dilanjutkan sehingga jam 9 malam sepanjang bulan Ramadan bagi memudahkan orang ramai untuk menderma selepas waktu berbuka puasa. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pendermaan darah di laman sesawang Pusat Darah Negara iaitu www.pdn.gov.my. Laman Facebook Pusat Darah Negara, laman Kementerian Kesihatan ataupun rujuk tabung darah yang disediakan di setiap negeri. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar mengambil tanggungjawab sosial dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia dengan kekal patuh kepada SOP yang sedia ada, iaitu syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan di bawah PKPB dan orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Orang ramai turut diingatkan supaya patuh kepada 3S atau 3C dan 3W seperti disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Elakkan 3S atau 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, wear dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan iaitu elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi, duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting sahaja dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dilaporkan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 20 Mei 2020 yang melibatkan hanya satu lokaliti, iaitu lokaliti kawasan Pasar Jalan Osman. Pada hari ini tiada pertambahan kes dan jumlah kes positif adalah 28 dan 2 kes melibatkan di luar kawasan PKPD dan juga melibatkan 21 bukan warga negara. Seterusnya laporan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 40,813 dan jumlah kes positif adalah 3,347 iaitu bersamaan dengan 8.2% dan hari ini tiada pertambahan kes dan kluster ini melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 372 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 20 Mei 2020 dan jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang kenal pasti ialah 20,498. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 14,399 iaitu bersamaan dengan 70.2% dan jumlah kes positif adalah 659 iaitu bersamaan dengan 4.6%. Dan mereka yang bergejala ialah 96 kes iaitu bersamaan dengan 14.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 563 kes bersamaan dengan 85.4%. Dan dimaklumkan saringan COVID-19 di 369 pasar sehingga 20 Mei 2020. Dan jumlah peniaga dan juga pekerja dan lain-lain yang telah dikenal pasti ialah 39,731. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 31,315 bersamaan dengan 78.8%. Dan mereka yang positif
ialah 263 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8%. Laporan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara dari 3 April sehingga 20 Mei ialah sejumlah 38,371 individu. Mereka telah dikuarantinkan dan 30,200 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah kes yang positif adalah 402 kes, iaitu melibatkan 4 kes, iaitu ada pertambahan 10 kes melibatkan 4 kes pulang dari Amerika Syarikat, 2 kes daripada Singapura dan masing-masing 1 kes daripada Mesir, United Kingdom, Belanda dan Qatar. Dan dimaklumkan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 20 Mei iaitu melibatkan hanya 1 kluster, iaitu kluster Pudu, ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes ialah 63 kes. Lain-lain 30 kluster tiada pertambahan hari ini. Dan seterusnya dimaklumkan saringan untuk bukan warga negara dan mereka yang telah disaring dan diuji adalah 27,183 individu dan kes yang positif ialah 1,356 kes, iaitu bersamaan dengan 5%. Dan mereka yang sedang menjalani rawatan ialah 456 kes bersamaan dengan 33.6%, dan 3 bukan warga negara sedang dirawat di ICU iaitu 0.7%, dan kematian ialah 4 kes iaitu 0.3%. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, Farhan daripada Bernama. Soalan saya berkenaan dengan kes COVID rentas negeri di Kelantan membabitkan seorang wanita mengandung. Pertama, nak minta Datuk sahkan kes ini, dan kedua, perincikan adakah ini merupakan kes sporadik ataupun kes jangkitan, keadaan pesakit berkenaan, dan bagaimana dengan kontak tracing untuk kes ini, dan adakah pesakit ini travel ke Kelantan drive sendiri atau melalui penerbangan domestik? Ya, terima kasih atas kes tersebut. Kita sedia maklum negeri Kelantan adalah zon hijau, ya, dan kes ini didapati telah balik kampung daripada Ampang, iaitu zon merah. Jadi kita lihat, dan apabila kes ini sampai ke kampung dan telah datang ke klinik kesihatan untuk menjalankan saringan, ya, untuk kesihatan. Dan kes ini juga dia mengandung 35 minggu dan hasrat dia ialah untuk melahirkan bayi tersebut di kampung. Tetapi bila dilaksanakan ujian COVID adalah positif, ya. Iaitu sekarang ini telah diasingkan dan diberi rawatan. Tapi apa yang pasti ialah kita sedang menjalankan acute case detection ataupun tindakan yang seterusnya untuk kontak rapat, dan juga kita melihat kepada sama ada jangkitan yang didapati itu di kawasan red zone. Jadi kita sedang menjalankan siasatan, dan bila kita dah ada keputusan baru kita boleh maklum pada semua. Okey, Datuk, soalan kedua saya berkenaan dengan rentas negeri juga. Bagi individu yang telah mendapatkan kelulusan dan kebenaran polis untuk rentas negeri, adakah mereka diwajibkan untuk self quarantine atau perlu jalani saringan kesihatan atau swab test? Dalam individu yang telah dapatkan pengesahan ataupun kebenaran daripada polis, mereka yang ada gejala baru kita nasihatkan datang ke hospital ataupun klinik untuk jalankan saringan dan ujian. Mereka yang tak ada gejala itu tak perlu. Jadi yang ini kes yang kita maklumkan ialah kes mereka telah pulang ke kampung dan telah datang ke klinik kesihatan ibu dan anak contohnya untuk menjalankan pemeriksaan, dan dalam pemeriksaan tersebut kita dapati COVID-19 itu positif. Selamat petang, ya, Datuk Doktor. Dilaporkan sebuah makmal di China kini giat menghasilkan sejenis ubat yang mampu mengekang jangkitan COVID-19 sementara menunggu vaksin. So mungkin Datuk nak beri komen sikit, dan adakah KKM mengambil maklum akan perkembangan terbaru ini? Terima kasih.
Kita telah dimaklumkan, tetapi pada peringkat ini peringkat yang awal. Jadi banyak kajian dijalankan untuk vaksin dan juga ubat-ubatan. Tetapi apa yang pasti ialah mereka perlu menjalani pendidikan ataupun untuk memastikan ubat tersebut berkesan. Jadi ini peringkat yang awal. Jadi kita menunggu lagi lebih banyak maklumat daripada kajian tersebut. Hi, Datuk. 2 questions. First one, the Myanmar Health Ministry has announced that I think 11 of its nationals coming back from Malaysia have tested positive for COVID. Yesterday, you mentioned one case, which was at the KL Immigration Depot. We're wondering if the ministry had details for the other 10, and also how long, if they were from the detention center, how did they actually get the infection? How were they infected? Were they infected while they were detained or somehow along the way? That's the first question. Second question is about Kuala Selangor. I think this week we saw quite a few cases there, and we're just wondering what happened and how do we know how the people were infected in Kuala Selangor? Thank you. Okay, thank you for the first question. Yesterday I answered. So basically, we all know that the high-risk group, mainly in prison and also detention center, because perhaps one of the reasons is a very crowded space in the detention center. But the group that has been identified, more than 460, is before the MCO. So before the MCO, there are 463, if I'm not mistaken, in the detention center, has been isolated in one block. And after the MCO, we have more than 1,000 detainees, and then we have done the screening. So they have been deported. And now that we have been informed that there's one case positive, and also we are doing the testing, and we also have one case positive detected among the detainees before the pre-MCO. So what we are doing is we are doing the screening for those, perhaps those that are close contact with the positive case. So in total, we have 463 in that particular block. So we will identify that block and basically to do all the screening and also to investigate, the source of infection. So I think our PKD is actually actively doing the investigation, and perhaps we need a few days for us to identify the source of the infection. Then secondly, with regards to Kuala Selangor, I think been identified, and we are still perhaps one of the cause is from the market. So that's also perhaps we are investigating, but the lead is perhaps from the Pasar Borong, for example, so also involved in the market. But investigation has been ongoing, so we hope that we will get the final report before we can make any statements. Datuk Seri Suzalina dari Berita Harian. Datuk Seri, sebelum ni WHO ada melaporkan bahawa terdapat sindrom kes penyakit Kawasaki pada kanak-kanak yang dijangkiti positif COVID-19. So sebelum ni KKM ada merekodkan 317 kes kanak-kanak yang positif COVID. So setakat ni ada tak ciri-ciri sindrom Kawasaki itu pada pesakit COVID-19 kanak-kanak? Terima kasih. Jadi saya dah maklumkan penyakit COVID-19 ni melibatkan 3 keadaan. Yang pertama, kita semua tahu ada radang paru-paru. Yang kedua, kita tahu ada pembentukan darah beku, iaitu bila virus tersebut melemahkan dinding ataupun dalam kepekatan darah tu meningkat dan juga aliran darah tu tak kuat, jadi pembentukan pembukuan tu boleh berlaku. Dan yang ketiga ialah virus ni juga akan menyerang saluran darah, iaitu kalau kita lihat penyakit Kawasaki ini iaitu ada radang dari saluran darah, iaitu inflamasi ataupun radang di saluran darah menyebabkan vaskulitis. Jadi kanak-kanak tersebut, iaitu yang umur 5 tahun ke bawah, dia akan mendapat gejala demam dan juga rashes di kawasan-kawasan tertentu. Dan juga apabila virus ni menyerang pada saluran darah, jantung dan sebagainya,
akan melemahkan jantung, saluran dan saluran darah tersebut. Jadi ini akan menjadikan satu komplikasi. Ini adalah kerana virus tersebut hanya didapati menyerang saluran darah, iaitu vasculitis. Jadi apa yang kita lihat penyakit ataupun sindrom Kawasaki ialah daripada virus ni ialah dapat demam dan juga rashes dan berkaitan dengan radang saluran darah. Setakat ini Malaysia kita tak ada lagi kes-kes yang dikenal pasti sebagai Kawasaki syndrome, tetapi kita sedia maklum dia bukan common ataupun tetapi apa yang kita pasti ialah kita kena elakkan jangkitan kepada kanak-kanak. Jadi kalau boleh ialah pencegahan tu lebih baik. Jadi kalau kita boleh mencegah kanak-kanak dijangkiti, kita ambil tindakan mengikut kepatuhan pada SOP kita, insya-Allah kita boleh elakkan kanak-kanak daripada dijangkiti. Okey, Assalamualaikum Datuk. Saya Faris dari RTM. Nak tanya, memandangkan kita lagi beberapa hari lagi nak beraya. Okey, nak minta Datuk bagi guideline ataupun nasihat ataupun terangkan kesan ataupun risikonya untuk aktiviti bersalam ketika hari raya, walaupun dihadkan untuk aktiviti ziarah itu hanya 20 orang saja, dan mungkin sedikit ialah nasihat secara general. Walaupun kerajaan membenarkan ziarah hari pertama dan juga kalau mereka datang kunjung ke rumah, tetapi nasihat ini bukan dasar. Nasihat Kementerian Kesihatan ialah patuh kepada SOP, iaitu penjarakan kita dan elakkan daripada bersentuhan dan bersalaman. Itu cara kita nak elakkan jangkitan. Sebab kalau mereka yang positif datang ke rumah dan bila bersalaman dengan kita, mungkin kita akan dijangkiti. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada bersalaman dan juga penjarakan dan kerap cuci tangan. Setiap rumah yang kita pergi, pastikan kita cuci tangan. Dan kalau boleh elakkan perhimpunan jugalah yang ramai-ramai di satu kawasan yang sempit, dan juga bila kita sembang ataupun bertutur, pastikan penjarakan tu. Kadang-kadang kita bertutur cara dekat dan elakkan kalau ada menjaga kebersihan diri. Itu kalau boleh kita amalkan. Tetapi lebih bagus lagi kita elakkan kunjung-mengunjung kalau boleh, dan elakkan untuk kita pulang ke kampung, contohnya daripada red zone kepada zon yang hijau. Jadi kalau kita boleh buat elakkan perkara ini, kita boleh elakkan jangkitan terutamanya kepada kanak-kanak dan juga warga emas. Ini yang kita bimbangkan. Mungkin ada peningkatan kes selepas hari raya kalau kita tak patuh pada SOP. Jadi kalau boleh elakkan kita menziarahi kubur kalau boleh. Kalau boleh elakkan kita daripada kunjung-mengunjung. Dan kalau boleh dalam kita menyambut perayaan ni, perayaan tertutup di rumah kita dengan keluarga kita. Itu pun kita kena ambil langkah-langkah penjagaan. Inilah nasihat, bukan dasar tetapi nasihat kepada semua yang balik ke kampung ataupun merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Datuk, sorry, last question berkenaan dengan kes di Kelantan tadi. Tadi Datuk ada menyebut pesakit itu merupakan daripada zon merah ke zon hijau. Jadi adakah KKM akan meneliti arahan atau nasihat tiada pergerakan rentas negeri bagi individu dari zon merah ke zon hijau? Terima kasih, Datuk. Kalau kita lihat sekarang ni, dasar dia kita telah menyekat daripada kita sepadan negeri masing-masing. Jadi kita tak dibenarkan untuk keluar daripada sepadan. Hanya daerah je kita benarkan tapi bukan sepadan. Jadi dikuatkuasakan oleh PDRM. Yang itu satu. Terutama dia daripada zon merah ke zon hijau. Ini yang kita bimbangkan. Kalau ada zon merah dan jangkitan ada di zon merah, kita tak pasti sama ada kita dah dijangkiti atau tidak. Dan apabila kita pulang ke kampung dan kalau kita tak ada gejala dan dijangkiti, besar kemungkinan kita akan menjangkiti ahli keluarga di kampung. Jadi kita nasihatkan mereka yang di zon merah untuk kalau boleh jangan balik ke kampung. Yang tu yang pertama. Dan juga kalau boleh duduk di rumah dan pastikan semasa menyambut Aidilfitri ini secara tertutup dan tak ada kunjung-mengunjung dan sebagainya. Hi Datuk, just wondering, there's a new case in Kedah today and wondering what is the issue with that? Thanks.
So it's part of our requirement to screen our students to go back to Sabah and Sarawak. So this is a requirement from Sabah and Sarawak. So we did a screening, and from our screening of more than 271 students, and one case was detected as positive. So once we have detected positive, we isolate the student, and then we are now investigating in terms of the close active case detection of their close contacts. So we have identified 9 of them. So this is one case that because of the screening. Now, how did the student got the infection? We are still investigating. So because Kedah is a green zone, for example. So now I think whether because of close proximity with the friends and all, we are not sure. But let's just investigate before we come up with any announcement. Okey, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.